Oh tu. Oh Apa tu? Apa tu? Ish. Sedih macam pocong juga. Pocong tu. Bintang kecil woi di langit yang biru cap cap amat banyak menghilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV dan kembali lagi kita akan reaction salah satu video yang menarik banget ini cuy untuk aku reaction ya. Jadi ini adalah video dari Top 5 Malaysia. Ini dia videonya, yaitu adalah 5 jalan paling berhantu di Malaysia yang Anda perlu tahu. Terkini 2021 ya. Ini 4 bulan yang lalu sudah diupload di Top 5 Malaysia dan sudah dapat tontonan 1 juta kali cuy. Gila, luar biasa ya. Kemarin sudah aku react sekolah paling keras, gunung paling keras, terus Tasik paling keras. Wah, ini ada jalan yang paling hantu, yang berhantu, yang paling keras juga ini cuy ya, paling seram. Kalau nggak salah aku belum pernah tahu ini cuy, jalan-jalannya ini di mana saja yang paling seram-seram ini. Jadi langsung aja kita lihat ya, Top 5 Malaysia ini. Yuk. Indo React. Sesiapa yang melalui jalan yang seram Jalan dan yang berpuaka seram dan mestilah berpuaka. berhati-hati kerana akan ada makhluk yang mengganggu sekiranya tidak cukup ilmu di dada. Malaysia terdapat banyak jalan mistik yang perlu diambil Ini tahu keren agar banget terhindar jalan. dari kejadian-kejadian yang tidak diingini. Di sini terdapat 5 jalan paling keras di Malaysia. 5 jalan paling keras di Malaysia cuy. Seram lagi nih. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, Jalan ke Genting Highland. Jalan ke Genting Highland. Siap. Genting Highland sudah terkenal dengan pelbagai kisah mistik dan kejadian-kejadian aneh di hotel-hotel sekitar kawasan ini dan sering dikaitkan dengan banyak kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi. Selain hotel-hotel berhantu, dikatakan jalan menuju ke sini juga Tapi masih buka kan Genting Highland ini kan? Masih ada kasinonya tuh kan? mencatatkan banyak kemalangan maut dengan Itu kisah bas itu. mistiknya. Seramai 37 disahkan maut dalam kemalangan di kilometer 3 Lebuh Raya Wah. Karak menghala Kuala Lumpur kira-kira jam 3 petang. 24 Bas, ya? daripada mangsa yang terkorban dipucai lelaki dan 13 lagi perempuan. Terdapat seorang pengguna Twitter bernama Brian telah berkongsi pengalaman menakutkan ketika perjalanannya ke Genting Highland. Menurutnya yang mempunyai kelebihan untuk melihat perkara gaib, beliau telah ternampak kelibat seorang perempuan tua yang memakai baju kurung bercorak bunga berwarna biru bersama keluarganya. Kelibat itu berada dalam keadaan berdarah di bahagian kepala dan terkoyak kulitnya, manakala anak-anaknya pula berlari-lari di tengah jalan. Ya Allah. Seram betul lah. Ini ya jalannya ya. Selain itu, terdapat kisah benar daripada Syamil, iaitu salah seorang peserta Syamil? Akademi Fantasia yang mengalami pengalaman seram ketika melalui kawasan perkuburan di sini. Kita semua orang kalau nak pergi ke Genting akan lalu ke tapak perkuburan owner Genting sendiri, Lim Gotong. Kalau korang dua nak tahu, sinilah kubur owner Genting Highland ni. Oh, ada. Ni nama tempat ni Gotong Memorial Park. Oh, ini kuburannya ownernya Genting Island ya? Gotong Memorial Park ini ya? Di samping jalan berarti ya tempatnya. Gila. Hati-hati. Semasa dalam perjalanan, kereta mereka menghadapi masalah dan tiba-tiba berhenti tepat di hadapan pintu perkuburan Cina Goh Tong Memorial Park. Dan tiba-tiba bam kereta tu berhenti. Dan kita orang still gelak dan terkejut juga. Kenapa tiba-tiba kereta you ada problem ke? Tanya kawan. Menurut Syamil, ketika mereka berhenti di situ dan waktu sudah menghampiri senja, setiap kereta yang melalui jalan itu akan memandang ke arah mereka dengan pandangan yang pelik seolah-olah ada sesuatu. Weh, kau semacam yang tengok. Kau perasan tak? Kereta yang lalu lalang sini tadi, pandang kita pelik lah. Weh. Lah. Betul lah. Ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ni, ya Allah, ya Allah.
seram betul. Nombor 4, Jalan Kulai ke Kota Gila. Tinggi. Jalan Kulai ke Kota Jalan Tinggi. dari arah Kulai mengikut laluan biasa mengambil masa lebih kurang 44 minit di Johor dengan ya? menaiki kereta untuk sampai ke Kota Tinggi. Di sepanjang jalan itu hanya dikelilingi kelapa sawit dan anda pasti akan melalui Taman Perkuburan Nirvana yang dikatakan sangat keras dan telah Ini kuburan Cina juga nih cuy ya. Seram betul. Apalagi kalau di pinggir jalan kuburannya itu. Wow. Seram. banyak berlaku gangguan mistik. Oh tu. Oh, apa itu? Apa tu? Ish. Sudah pocong juga. Pocong tu. Mericik. Antaranya terdapat Astaga. rakaman di Facebook oleh AF Afiq di jalan ini pada pukul 1.47 pagi Pocong itu. pada tahun 2019. Pada rakaman itu ternampak seperti kelibat Cik Ponti di tengah jalan. Astaga ngapain? Merinding aku cuy. Astaga gila. Ngapain itu ada kuntilanak itu cuy? Sambil kayak gini tangannya tadi. Nih. Mana tadi dia? Ah ini. Ih. Dia mau nyetop jalan cuy. Dia mau stop mobilnya. Dia mau stop keretanya ini cuy. Seram betul. Untung dia enggak. Selain itu, terdapat juga pengalaman YouTuber Faizal Rozi bahawa keretanya pernah termati enjin lebih 20 kali ketika melalui perkuburan Nirvana sehingga terpaksa dibantu oleh peronda polis. Dan ternyata peronda polis di sini juga sudah biasa dengan peristiwa aneh yang sering berlaku. Seperti mana dekat kubur Nirvana Kulai ni, setiap kali eksplorasi hampir kiraan 20 kali kereta enjin tu mati, ditutup, sampaikan polis daerah Kota Tinggi escort sampai ke simpang Kota Tinggi tu untuk hantar saya balik lah. Kerana anggota polis tersebut pun tahu apa yang berlaku kat kubur Nirvana ni. Jadi itu salah satu pengalaman. Terdapat juga kisah misteri yang disampaikan oleh individu yang pernah tersinggah di warung tinggal simpang ke Felda Bukit Ramon, di mana ketika itu warung tersebut kelihatan terang dengan cahaya lampu dan terdapat pengunjung yang terdiri dari orang-orang tua berbangsa Jawa. Namun itu hanyalah jelmaan yang sering menghantui jalan Kulai ke Kota Tinggi ini. Menarik tadi, Madu-Madu. Memang dia kata kat sini adalah kawasan dia. Dia perlukan darah dan perlukan daging hancur untuk makan. Itulah jin-jin yang tidak bertuan, tidak jaga. Lebih 10 ekor ada di sini. Nombor 3, Rawang Bypass. Rawang Bypass Win terkenal ini. Plastik ditemui di tepi lebuh raya bertingkat Rawang ke Serendah, Selangor petang tadi. Kejadian disedari oleh seorang lelaki yang sedang berjoging melalui lebuh raya berkenaan kira-kira jam 2 petang. Rawang Bypass merupakan laluan alternatif sepanjang. Tapi ini keren banget jalannya cuy ya. Aku pernah reaction ini Rawang Bypass ini, keren banget memang jalannya. Tapi seram ternyata ya. 3 km yang menghubungkan Rawang dan Serendah untuk ini. ke Kuala Lumpur. Lebuh raya ini telah menelan belanja sebanyak RM630 juta dan dibuka pada November 2017. Lebuh raya yang kelihatan sangat menakjubkan ini terdapat kisah seramnya tersendiri. Kisah dari seorang pemandu van yang bekerja sebagai penghantar barang. Dia ketika itu dalam perjalanan pulang dari Batang Kali ke Puchong melalui Rawang Bypass pada jam 1 pagi dan memulakan perjalanan dengan beberapa doa dan terus meredah malam yang mendebarkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan lebuh raya yang sangat lengang dengan kiri dan kanan hutan gelap gelita. Dia terus memecut van sehingga 100 km per jam. Tiba-tiba kelajuan van menjadi semakin perlahan hingga 60 km per jam. Dalam keadaan panik, dia melihat sebuah kereta memberikan isyarat lampu tinggi dari belakang. Disebabkan terlalu silau, dia pun mengubah sedikit cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya dia apabila terlihat ada makhluk sedang duduk bersila sambil memangku anak kecil di bahagian belakang van. Badannya mula meremang ketakutan. Namun nasibnya baik ketika itu dan dia terselamat dari apa-apa musibah. Astaga, ada Pontianak sambil bawa anak cuy. Buset, seram betul. Di belakang lagi. Untung dia nggak panik ya. Kalau dia panik ya, pasti dia kecelakaan pasti di jalan itu. Antara kisah seram di Rawang Bypass. Seram betul lah. Nombor 2, Jalan Bukit Putus.
Dahulu, Jalan Lama Bukit Putus ini amat terkenal sebagai jalan utama yang menghubungkan antara Kuala Pilah dengan Seremban termasuk menuju ke pantai timur. Jalan Bukit Putus memiliki 32 selekoh tajam, gaung yang dalam dan dikelilingi hutan tebal. Jalan ini juga pernah menjadi saksi sejarah rakyat Negeri Sembilan iaitu pertempuran yang Tuan Antah dengan tentera Inggeris pada 25 November 1875. Sehingga kini semestinya jalan yang dikatakan keras ini banyak menyimpan kisah mistik terutamanya pada waktu malam. Antara kejadian aneh dan menyeramkan yang dialami oleh pengguna jalan adalah terdengar suara ketawa mengilai dan kereta berasa berat seperti mendaki bukit. Selain itu, terdapat perkongsian daripada Masitah Idris yang memandu di kawasan ini pada pukul 1 pagi ketika pulang dari kerja. Beliau terserempak dengan sekumpulan lelaki sedang mengusung keranda dan membawa obor. Dan di satu selekoh yang terdapat tunggul pokok besar di mana lelaki tidak berkepala selalu mengilai dan menjerit di situ. Selain itu, terdapat juga kisah seram seperti bantal peluk bergolek mengejar kenderaan, berbola api berterbangan di sekitar jalan, gerai misteri yang berniaga di tengah malam. Banyak betul hantunya di sana, di jalan itu. Mungkin jalannya nggak itu ya, nggak terang ya gitu ya. Lampunya sedikit mungkin lampu jalannya ya. Jadi kan kanan kiri hutan semua. Ya pastilah banyak makhluk-makhluk gitu. Kalau aku nggak mau lewat di sana jam malam-malam, apalagi jam 1 pagi tadi. Seram pasti. Dan cerita terdapat seorang lelaki dan perempuan melapah daging monyet di selekoh yang terdapat juraian air bukit. Kalau nak cari saya, carilah di selekoh ketiga. Itulah antara ayat seram yang sering digunakan oleh jelmaan yang menghantui laluan ini. Sejak laluan baru dibuka pada tahun 2009, Jalan Bukit Putus telah jarang digunakan. Jalan ini kebiasaannya digunakan untuk aktiviti riadah seperti berjoging dan berbasikal sehingga hari ini. Nombor 1, Jalan Karak. Sejak pembukaan lebuh raya Karak sepanjang 60 km ini pada tahun 1977 yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak di Pahang, ia telah banyak menyimpan pelbagai kisah misteri. Antara kemalangan ngeri yang berlaku adalah pada tahun 1990 yang telah meragut 15 nyawa. Kisah yang paling terkenal di sini adalah kisah hantu Volkswagen kuning yang wujud sejak tahun 1956. Selain itu, ada juga teori bahawa terdapat kelawar sebesar manusia sekitar 1980. Gila, itu gede banget itu kelelawarnya. Kelelawar atau bukan itu cuy? Seram betul, kayak kelelawar zaman purba gitu ya. Lompat di perkarangan lebuh raya Karak. Ini kerana terdapat satu tragedi ngeri terhadap sebuah keluarga berbangsa Cina. Dipercayai si suami mati tanpa kepala dan dadanya terbelah dan terkopak. Isi badan telah dirobek kerana dimakan. Yang menghairankan ialah tiada setitik darah pun yang tinggal. Ianya seperti telah disedot hingga tiada meninggalkan apa-apa kesan darah. Kes ini disiasat dan gambar mayat tak berkepala ada dalam fail simpanan polis. Kes ini di bawah akta X-File iaitu Unsolved Mystery. Menurut beberapa sumber, terdapat kelawar yang dikenali sebagai Giant Crown Flying Fox. Kelawar jenis ini pernah ditemui di Filipina dan dikatakan wujud di sekitar negara-negara di Asia. Selain itu, terdapat YouTuber Fahan Jamal yang membuat video melalui jalan ini. Pada rakamannya, terdapat penampakan berwarna putih di tepi jalan. Video ini mendapat perhatian ramai dan meraih lebih 2.1 juta tontonan. Ni apa ni pasangan muda ni dia bawa seorang anak cik dan waktu ketika kejadian itu memang seram banget ini. Jalannya nggak ada lampunya. Oh itu tuh. Apa itu? Benda apa ni? Melalui segala cerita dan pengalaman orang yang telah mengalami peristiwa aneh di sini, ia sudah cukup untuk meremangkan bulu roma. Itulah antara kisah dan teori di Jalan Karak, iaitu jalan paling berpuaka di Malaysia. Itu sahaja dari top 5 Malaysia. Antara kelima-lima jalan di atas, yang manakah paling menakutkan, dan komen juga pengalaman anda sekiranya pernah melalui jalan-jalan tersebut. Siap. Wah gila, jalan yang nomor 1 itu cuy, seram banget ya. Memang nggak ada lampunya di jalan itu, makanya jadinya seram banget ya. Kalau ada lampunya ya mungkin nggak sebegitu seram itu, tapi itu nggak ada lampunya. Terus kanan kiri hutan lagi. Wah, kalau ada makhluk-makhluk jin-jin atau setan-setan yang di sana ganggu gitu bisa kecelakaan situ cuy. Memang seram banget itu. Jangan malam-malam lah jalan sana ya. Seram banget kalau malam-malam jalan ke sana, gila. Aku baru tahu semua nih 5 jalan paling seram ini. Seram semua cuy, dari 1 sampai 5 tadi nggak ada yang nggak seram ya.
Oke lah, itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, respect for Indonesia. Ciao.